Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz pengacara majlis, yang berbahagia Datuk Abdul Ghani Ilyas Zulkifli bin Zainuddin, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman, yang menyaksikan siaran kita secara langsung. Yang berbahagia Datuk Syekh Ismi Anwar bin Haji Abdul Halim, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, merangkap pengurusi dan tuan kuasa pengurusan Masjid Zahir. Yang berbahagia Tuan Syekh Zainul Jamal bin Abdul Ghani, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau, merangkap Timbalan Pengurusi 2 Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Zahir. Yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Naim bin Haji Ahmad, Imam Besar Masjid Negeri Masjid Zahir Negeri Kedah Darul Aman, merangkap Syahusaha Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Zahir. Dan pastinya yang kita raikan pada malam ini kedua-dua ahli panel undangan kita, iaitulah yang pertama saya perkenalkan di sebelah kanan saya, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim bin Haji Mukhtar, merupakan imam utama Masjid Abdullah Fahim Pulau Pinang, yang datang dari jauh sebagai tetamu kita pada malam ini. Dan ahli panel kita yang kedua, yang berkongsi nama dengan saya, Datuk. Nama kami sama, bin tak sama, saiz pun tak sama juga. Itu confirm lah kan. Walaupun ustaz dia paling tinggi, tapi saya tetap paling comel. Itu dia memang tak lawan saya lah. Okay, baik. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Lutfi Amir bin Haji Abdullah, merupakan pensyarah utama Polimas Jitra. Dua-dua orang ni utama. Satu imam utama, satu lagi pensyarah utama. Yang paling utama. Yang Masjid Zahir jemput pada malam ni semua utama semua, alhamdulillah. Saya seorang lah tak berapa utama, tapi depa dua-dua tak boleh lawan saya punya comel lah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang dan peluang dan juga menjemput hati-hati kita semua untuk kita hadir ke Masjid Zahir Negeri Kedah ini untuk sama-sama kita meraihkan majlis forum istiqbal Ramadan dan majlis pelancaran Ihya Ramadan 1444-2023 Hijriah, yang mana kita semua sedang membuat persediaan untuk kita masuk ke dalam gerbang Ramadan ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, majlis ilmu seumpama ini sangat dianjurkan kepada kita supaya kita ada persediaan nak masuk majlis ataupun nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Namun begitu tuan-tuan, undangan kita pada malam ini kedua-dua ahli panel yang apabila dapat mikrofon dia susah nak berhenti. Jadi saya guna saya punya kuasa sebagai moderator malam ini, kita bagi masa kepada mereka berdua. Round yang pertama lebih kurang 25 minit seorang, dan round yang kedua lebih kurang 5 minit seorang, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Baik. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan pusingan yang pertama dalam forum Ehwal Islam kita pada malam ini, istiqbal Ramadan kita pada malam ini. Soalan pertama saya ajukan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim, iaitu Ustaz, bila kita nak menyambut Ramadan ni kan, macam kita nak tunggu orang mai rumah kita jugalah. Macam Masjid Zahir nak buat majlis pada malam ni kan, dia nak sambut Datuk, nak sambut kita, maka mereka buat persediaan. Kapet dicuci bersih, aircon pun semua cukup lengkap. Kita pun nak menghadapi Ramadan ini perlu ada persediaan. Antaranya ialah persediaan ilmu itu sendirilah. Jadi pada malam ini saya nak minta penjelasan daripada yang bahagia Ustaz, iaitu bila kita nak masuk Ramadan ni, kadang-kadang orang masuk tu masuk puasa begitu saja. Biarlah pada kali ini Ramadan yang kita akan sama-sama hadapi ini Ramadan yang mempunyai objektifnya sendiri. Jadi mohon pencerahan Ustaz, objektif Ramadan pada kali ini. Silakan yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Lutfi Amir selaku moderator yang dilaksanakan, yang diberi tanggungjawab untuk mengepalai forum kita pada malam ini. Pemangku saya yang menjadi sahabat yang ringan Fadil Ustaz Lutfi Amir bin Abdullah. Seterusnya saya sebutkan sedikit barisan VIP kita yang daripada online, bahagia Datuk Pengarah Jabatan Dewan Agama Islam di Kedah, Datuk Syekh Ismi Anwar bin Abdul Halim Badan Pengarah, Imam Besar Masjid Negeri Masjid Zahir Syekh Muhammad Naim bin Haji Ahmad, Ketua Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid yang Surau Syekh Zainul Jamal, barisan ketua-ketua pengarah, tolong pengarah kanan Jabatan Dewan Agama Islam yang Pulau Pinang, ahli dan kuasa Pulau Pinang. Ya. Pulau Pinang. Jadi dia membuang ini. Besok Pulau Pinang. Seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Negeri Masjid Zahir. Tidak lupa juga kepada semua media yang hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadat yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita semua mempunyai objektif dan juga mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu. Bukan dengan ibadah saja. Bila kita terjemahkan dalam pekerjaan kita sekalipun, ada ibadah ataupun ada pekerjaan yang kita mempunyai niat dan tujuan. Sebagaimana kita nak ambil contoh satu ibadah sembahyang contohnya. Allah Subhanahu wa taala kurniakan ibadah sembahyang itu kepada kita. Di samping nak menjadikan kita, tujuan dia di samping nak menjadikan kita ini orang yang bersyukur kepada Allah sebagai hamba. Sebab itu baginda Nabi SAW, ketika mana Nabi banyak bangun malam, solat malam, Aisyah ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapakah sampai bengkak-bengkak kaki mandi tengah malam?" Nabi menyatakan, "Afala akuna 'abdan syakura." Apakah aku tak boleh nak jadi hamba yang bersyukur? Maknanya ibadat itu nak jadikan kita sebagai hamba yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga sembahyang ni antara ibadat, objektif dia adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia mencegah kita daripada fahsya dan juga munkar. Hendaknya benda ini tak dapat kepada objektif, tujuan mencegah kemungkaran itu tak dapat. Kita perlu muhasabah balik yang dikatakan solat kita itu bagaimana. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Saya ada contoh lagi, ibadah haji. Antara tujuan ibadah haji itu adalah untuk menjadikan kita ini sering melakukan amal kebajikan. Sebab itulah istilah mabrurun, asyik perkataan birrun. Birrun ni buat baik. Sebelum pergi haji, dia kurang kebaikan. Tapi bila balik daripada haji, maka dia menambahkan kebaikan. Amalan kebaikan itu bertambah-tambah. Itu maksudnya mabrur. Laisa jaza'u illa al-jannah. Begitu juga dengan puasa. Yang mana puasa ini, Allah Ta'ala sebut dalam surah yang pertama, surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut 185. Tuhan kata, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa seperti mana yang telah difardukan ke atas umat sebelum daripada kamu. Pada zaman Nabi Adam juga berpuasa.
Umat Nabi Nuh juga berpuasa. Umat Nabi-Nabi yang lain juga berpuasa. Hatta agama-agama yang lain juga mereka juga berpuasa dengan cara tersendirilah puasa yang mereka lakukan. Maka kita yang puasa pada hari ini bukan satu benda yang baru, tetapi hari ini adalah satu benda kesinambungan daripada puasa umat-umat yang terdahulu. Apa tujuan dia? Tuhan kata la'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa itu nak jadi kita orang yang bertakwa kepada Allah. Apabila sebulan kita ditarbiyah dalam bulan Ramadan, habis-habis daripada itu ada kesan. Kesan ketakwaan itulah yang disebut objektif utama kepada puasa itu telah dapat dan telah kita bagi. Tuan-tuan, kita ambil contoh, saya selalu buat analogi begini. Kita nak anak kita pergi sekolah. Kita nak anak kita pergi sekolah. Dan apabila dia pergi sekolah, kita nak habis daripada sekolah itu ada kesan. Kurang-kurang dia boleh baca, dia boleh kira. Yang tu kita mau. Daripada darjah 1 kita angkat sampai ke darjah 6. Dan apa saja yang dia nak dalam darjah 1 sampai darjah 6 tu kita bagi. Kira cik mau pergi sekolah sudah, itu bahasa kita. Habis-habis sekolah tu kita nak tanya dia, hang boleh baca tak? Hang boleh mengira dia tak? Kalau bagi dia hang. Kalau boleh, kita merasa seronok. Tapi kalau tak boleh, kita merasa rendah kesekiran, merasa mempelan di orang kita kata. Sama macam fardu puasa ni. Tuhan nak suruh kita puasa dan habis daripada tu bagi ada kesan. Pasal itulah apa yang menjadi keperluan kita di dalam bulan Ramadan adalah semua Allah Ta'ala penuhi. Bukan takat Tuhan penuhi, malah Tuhan bagi lebih daripada itu lagi. Apa dia lebih daripada itu? Amalan yang kita buat dalam bulan puasa dilipat ganda kepada Allah. Dikira malam yang kita buat itu ibadah, andainya kita dapat Lailatul Qadar dalam bulan puasa 84 tahun diumpamakan, tetapi lebih daripada itu, kelepasan daripada api neraka, digugurkan segala dosa-dosa, banyak benda yang kita dapat. Janji apa tuan-tuan? Janji kita mau puasa dan ada kesan daripada puasa kita. Itu objektif dia. Sama macam saya cerita tadi ni, analogi budak sekolah tadi ni. Dia nak minta sebelum nak pergi sekolah nak beg yang ada sayang punya beg, kita cari. Dia nak kasut baru, kita bagi. Dia nak seluar macam mana, kita bagi. Nak baju macam mana, kita bagi. Nak duit banyak mana, kita bagi. Jadi belajar, rajin-rajin, lepas tu ada kesan daripada sekolah dia tu. Andainya tidak ada kesan, tuan-tuan sekalian, kita merasa bergelan. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah ada sebuah hadis. Dia ada 3 riwayat. Riwayat Abu Hurairah, riwayat Jabir bin Abdullah, dan juga riwayat Ka'ab ibn Ujrah. Ada 3 riwayat yang menyatakan bagaimana Nabi SAW tak kala nak naik atas mimbar, Jibril AS aradani, kata Nabi, Jibril main kepada aku. Lalu Jibril menyatakan dalam satu riwayat, mu'dan man adraka Ramadan falam yughfar lah. Saya nak baca satu ni dah. Jibril kata, celaka kepada siapa? Kepada umat kamu. Pasal apa umat kamu ni? Pasal umat kamu adalah umat yang diberikan keistimewaan. Umat kamu umat yang dipilih di kalangan ramai manusia hidup dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Tetapi sayangnya Ramadan ini tidak menjadi satu bulan yang dia manfaatkan, yang dia betul-betul ulul untuk melakukan amal ibadah, sehingga dosa dia tidak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia adalah orang yang celaka. Tuan tahu bagaimana respon baginda Nabi SAW? Nabi tulis kata amin, maknanya mustajabkan doa Jibril AS. Apa pasal? Dia nak keluar Penang sikit, walaupun orang dah ada. Dia ada betul, dia Penang, dia kena dengan tangan saya. Kalau Ustaz Lufi dia pegang tangan saya keras, dia tak boleh cakap lah. Ada imam dulu, tangan dia keluar sikit. Tangan dia tulis kepala. Yang tu ya, tu Penang yang main lah. Apa pasal? Itu contoh tu, apa pasal dia panjang sikit. Apa pasal yang Nabi ni, dia seolah-olah macam tak sayang kat kita. Sedangkan dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi dikira dengan umat dia ni, Nabi mendahulukan umat dia.
Hatta ketika mana titian sirat yang nak dilalui oleh umat dia, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi duduk di tepi titian tu. Waktu umat dia lalu, Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku daripada dunia, daripada Nabi sihat, daripada Nabi ni masih hidup, sampailah ke alam akhirat. Ingatan hati Nabi tetap kepada kita sampai teradu. Ada sebuah lagi hadis, tapi riwayat ini dipertikaikan di sebahagian di kalangan para ulama. Ketika mana Allah Ta'ala memberi salam ke atas Nabi, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawab Nabi menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillah. Makna dia bukan ke atas aku saja keselamatan tu, tapi ke atas umat aku, ibadillahi salihin, kepada mereka yang soleh. Nabi sayang dekat kita. Dalam tafsir Al-Tabari, ketika mana membicarakan walan tarda ankal yawma alam yajid surah Al-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apa saja yang hang nak, itu bahasa kita, apa saja yang hang mau, yu'tika, la sawfa yu'tika, Tuhan mesti bagi ya. Tuhan bagi. Sehingga kan tuan-tuan kita pernah baca dalam kitab Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji, warawadatul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa abahu. Kan kita baca Barzanji itu. Sehingga kan gunung galang antara dia gunung Uhud dipelawa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nak menjadi zahab, untuk nak menjadi emas, nak gunakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bagi kat Nabi. Fa abahu, tapi Nabi tak mau. Nabi tak mau. Lalu ditanya oleh Jibril alaihi salam, apa sebenarnya yang nak ya Muhammad? Hang nak apa? Apa jawab Nabi? Idzan ya Rabb, Jibril abang kepada Allah Subhanahu wa taala, la arda wahidan min ummati finnar. Aku tak mau walaupun ada satu orang di kalangan umat duduk dalam api neraka. Apa maksud dia tuan-tuan? Sayangnya Nabi kepada kita, tapi pasal apa dalam doa yang disebutkan oleh Jibril ini seolah-olah Nabi tak sayang kepada kita. Kalau bahasa kasar kita mungkin gambar, bahasa kasar kita macam tu. Pasal apa macam tu? Ini mesti kita berplay. Awak Nabi jadi play ni pasal apa ni? Rupa-rupanya tuan-tuan, ibadah Ramadan ni adalah satu ibadah yang Allah Ta'ala langsung bagi kepada kita, hadiah terbesar daripada Tuhan kepada umat baginda Nabi. Andainya kita mengkhianati, andainya kita melalaikan, andainya kita tak peduli, Nabi dia angkat tangan, apa jawab sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, aku tak mau nak tolong hangpa. Pasal aku dah udah dah minta kepada Allah, bila Tuhan bagi ke hangpa tidak menghargai. Oleh tuan-tuan sekalian, jadilah kita insan yang menghargai Ramadan, kerana Ramadan akan mendidik kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Permulaan mukadimah yang sangat memberi satu keinsafan kepada kita, satu ilmu yang sangat luas kepada kita berkaitan dengan Ramadan. Tapi yang paling tertariknya bila kita tengok Ustaz Luqman cakap ni, dia saling tak tumpah dengan Datuk Syamsuri. Betul tak belum? Kami pun dengar macam tu, orang kata aku tu. No, dia mula apa pasal tu dengan tangan dia goyang tu. Kira dia selalu. Alhamdulillah, tu satu kelebihan yang Allah beri kepada Ustaz Luqman ni. Kalau di Penang ni orang sebut kat dia Ustaz Syamsuri dunia, walaupun nama dia Ustaz Luqman. Saling tak tumpah, memang sebiji diri lah, cuma wajah yang berbeza. Itu saja. Alhamdulillah, terima kasih tadi Ustaz telah cerita kepada kita berkaitan dengan objektif dalam kita melaksanakan ibadah ni. Antaranya yang pertama ialah syukur. Begitu juga bila kita solat, objektifnya ialah kita mencapai khusyuk. Bila kita berpuasa, objektifnya kita nak mencapai takwa. Bila kita berzakat, objektifnya untuk kita mencapai tuhur dan juga syukur. Dan juga begitu juga bila kita mengerjakan ibadah haji, objektifnya ialah untuk kita mencapai mabrur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan forum kita pada malam ini untuk pusingan yang pertama, soalan yang kedua.
kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Lutfi Amir bin Haji Abdullah, iaitu Ustaz, soalan pertama, mohon pencerahan berkaitan dengan amalan-amalan kebaikan yang boleh kita laksanakan sepanjang kita ini ditamu oleh Ramadan. Ramadan ini akan datang kepada kita sebagai tetamu, maka kita semua nak buat baik, nak jadi orang baik. Maka apakah amalan-amalan tersebut yang boleh kita kongsikan dalam forum kita pada malam ini? Silakan yang bahagia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa rahmatihi tatimmu shalihat. Ada 25. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina Mustafa InsyaAllah Start quick. wa rasulina rahmatul muhda Sayyidina Muhammadin al-Amin Imamil Muttaqin wa Imamil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin al-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasih yang fadil Ustaz Lutfi Amir bin Sa'id, moderator forum Istiqbal Ramadan, yang dikasihi Fadil Ustaz Muhammad Luqman Al-Hakim bin Haji Muhtar, Imam Utama Masjid Allah Rahim Pulau Pinang, rakan panelis jaringan pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Haji Zainuddin bin Abdul Ghani, tukang muda. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Ghani Wilayah Zulkifli bin Zainuddin, pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Kedah, yang menuntun melalui sidang Facebook dan juga online. Yang bahagia Sahibul Fadilah Datuk Syekh Ismi Anwar bin Haji Abdul Halim, Balan Pengarah Operasi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Kedah Darul Aman. Bahagia Tuan Muhammad Nur bin Ismail, Balan Pengarah Urusan Perkhidmatan dan Kewangan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Kedah Darul Aman. Bahagia Syekh Zainul Jamal bin Abdul Ghani, Ketua Pengarah Pengarah bahagian urusan masjid dan surau. Bahagia Syekh Muhammad Naim bin Haji Ahmad, Imam Besar Masjid Negeri Masjid Zahir. Bahagia Syekh Khairul Firdaus bin Haji Abu Bakar, Kepala Imam Besar Imam Satu Masjid Negeri Masjid Zahir. Ashabul Fadilah, Tuan Pegawai Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Kedah. Ashabul Fadilah, tuan guru, para asatidzah, rakan-rakan media yang menyiarkan secara langsung forum Istiqbal Ramadan pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya, kita dapat bersama-sama hadir ke majlis pelancaran Ihya Ramadan bersama dengan majlis ilmu Forum Ihya Ramadan, Forum Istiqbal Ramadan, yang dianjurkan oleh Masjid Negeri Masjid Zahir Al-Ustaz. Semoga keberadaan kita dan kehadiran kita di majlis ilmu pada malam ini sentiasa di bawah lepayung kasih sayang, rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita membicarakan berkenaan dengan Istiqbal Ramadan, kita nak meraihkan kehadiran dan kedatangan bulan barakah, bulan rahmah, bulan Itfun minan nar, yang dibebaskan kita daripada api neraka. Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu Itfun minan nar. Ramadan di muqaddimahnya ada rahmah, kasih sayang Allah SWT,
pertengahannya maghfirah, keampunan, dan di penghujungnya pembebasan daripada azab neraka. Dan sedang kita meniti hari-hari countdown kiraan menurun. Daripada sehari ke sehari kita telah mendekati dan menghampiri dengan Ramadan. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak daripada bulan Rajab yang lalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Dengan doa, dengan hasrat, cita-cita dan keazaman di 3 bulan yang punya kelebihan dan keistimewaan ini, Allah berkati dan Allah rahmati kita dengan maksud dan makna ziyadatul khair, diberikan penambahbaikan kebajikan dan kebajikan kepada kita sepanjang bulan Rajab, di sepanjang bulan Sya'ban, dan seterusnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk panjangkan dan lanjutkan usia dan hayat kita, untuk kita bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Itulah hasrat dan cita-cita kita, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, supaya dengan kehadiran dan kedatangan Ramadan itu, dengan segala package ibadat dan package pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, untuk melaksanakan semaksimal fi'lut ta'at wa tarkul manhiyat, segala bentuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang sama menjauhkan segala tegakan dan larangan daripada Allah. Dan itulah matlamat apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Luqman tadi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu menunaikan ibadat puasa seperti mana yang telah diwajibkan kepada orang yang sebelum daripada kamu, supaya kamu benar jadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada didikan dan tarbiyah Ramadan al-Mubarak sepanjang ayam ma'dudat, tempoh sebulan itu, tuan-tuan, maka ianya membuahkan hasil yang cukup lumayan, pahala yang berlipat kali ganda, yang akhirnya ia menjadi insan yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita mengisi tempoh sebulan dalam Ramadan, maka kita perlu melaksanakan segala arahan, segala titah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya bulan yang penuh dengan keberkatan ini, tuan-tuan, sentiasa dimanfaatkan dan diguna pakai dengan sebaik-baiknya oleh kita insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tentulah, tuan-tuan, puan-puan muslimat sekalian, dalam kita menanti dan menunggu kehadiran Ramadan, kita perlu adanya al-isti'dad al-mukassafah, persediaan yang rapi untuk bertemu dengan Ramadan. Di antaranya kita mulakan doa sejak daripada bulan Rajab hingga bulan Sya'ban ini dengan mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakah dalam maknanya, tuan-tuan. Allah beri kebaikan dan kebajikan kepada kita dengan potensi dan keupayaan yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita laksanakan, untuk kita nak amalkan segala bentuk al-khairat, kebaikan dan kebajikan itu dengan sebaik-baik.
dengan sebenar-benarnya, dengan sebetul-betulnya. Sebab di antara ciri orang yang beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja perkataan, ungkapan yang terbit daripada lisan insan yang beriman, tuan-tuan. Kita nak jadi orang yang beriman, orang yang yakin pada Allah SWT, orang yang ta'abbud ilallah, mahabbatullah, ma'iyatullah, makhafatullah. Kita nak jadi insan yang mengasihi Allah SWT, insan yang sentiasa ada kebersamaan dengan Allah dan punya rasa kegerunan, ketakutan dengan azab dan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insan ini, tuan-tuan, idza du'u ila Allah, apabila mereka ini diseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, diajak kepada mereka untuk meyakini apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, apa yang telah pun diperkatakan, apa yang telah pun dilaksanakan, apa yang telah pun diikrarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyahkuma bainahum, bagi menentukan sesuatu hukuman di kalangan mereka, nak menyelesaikan, nak solutionkan segala permasalahan dan konflik yang berlaku di kalangan mereka. Maka insan yang beriman ini, tuan-tuan, hanya ada satu slogan: sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tidak ada bantahan, tidak ada bangkangan, tidak ada protes, tidak ada ketidakpuasan hati dalam jiwa mereka, dalam hati nurani mereka. Begitu sekali, tuan-tuan, as-sam'u wa ta'ah itu diabadikan dan disepatikan dalam kehidupan mereka. Maka insan inilah yang punya al-muflihun, yang dapat kecemerlangan dan kejayaan hasanah di dunia wa hasanah bil akhirah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam kita menunggu dan menanti kehadiran Ramadan, syahrul barakah, syahrul rahmah, kita perlu melaksanakan beberapa keutamaan dan prioriti untuk kita memperolehi sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala yang melimpah ruah bagi insan yang melaksanakan kebaikan dan kebajikan di sepanjang Ramadan Al-Mubarak. Bermula daripada malam 1 Ramadan sehinggalah ke penghujung Ramadan, yang sering kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita termasuk dalam kalangan ahlus sa'adah. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati syarifatil mubarakati min syahri Ramadan minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna Allahumma minal ashya'il mardudin. Kita mohon supaya kita termasuk dalam kalangan as-su'adah, ahlus sa'adah, orang yang berbahagia, orang yang punya jiwa al-itminan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rezeki, kurniaan, nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Al-maqbulin, yang Allah terima amalan. Maka nak dapat title as-su'ada al-maqbulin ini, tuan-tuan, sudah tentu ianya perlu kepada al-a'malus salihah, amal-amal yang saleh yang menepati kriteria dan juga menepati SOP, prosedur yang dikehendaki, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah ada 3 perkara utama, tuan-tuan, dalam kita nak mendapat amalan kita itu menjadi amalan yang saleh, yang salehah.
dan ianya membuahkan dan menghasilkan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kita mengecapi pahala ganjaran baik daripada Allah dan juga redha Allah. Yang pertamanya tuan-tuan, imanan jazim. Amalan itu perlu berdasarkan dan berteraskan kepada iman yang jelas, iman yang tegas, aqidatun sahihah, tanpa ada sebarang bentuk kemunafikan, tanpa ada sebarang bentuk kesyirikan, penyalahgunaan segala bentuk amalan yang tidak diizin dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat last sekali tuan-tuan, hujung ayat Allah sebut, siapa-siapa yang mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, maka hendaklah dia laksanakan amal yang saleh, dan dengan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya dengan suatu apapun. Maka syarat yang pertama tuan-tuan, imanan jaziman. Prinsipnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ianya berbentulan dengan syariat, berbentulan dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disalahgunakan, diselewengkan, diputarbelikkan, diperkotak-katikkan apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan itu betul dengan syariat. Maka dalam pengamalan kita, dalam ibadat kita tuan-tuan, mesti berbetulan dengan syariat, peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga menjadi penentu, turning point tuan-tuan, kepada penerimaan amal ibadat kita yang menjadi amal saleh itu ialah mukhlishina lahu, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini penentu tuan-tuan. Kita jadi orang yang beriman, kita laksanakan amal ibadat kita ikut tata cara syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini ikhlas, jujur kita dengan Allah, telus kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tergolong dalam kalangan ahlus sa'adah, orang yang berbahagia, orang yang punya ketenangan jiwa. Sebab nanti kita nak balik bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita berhasrat, bercita-cita supaya kita dipanggil dengan seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai insan yang punya jiwa yang penuh dengan ketenangan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kamu, pulanglah kamu bertemu dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah, redha meredai. Kamu redha dengan Allah, Allah redha dengan kamu. Kamu kasihi Allah, Allah kasihi kamu. Kamu cintai Allah, Allah cintai kamu. Kamu kasih kamu mahabbatullah, punya kasih sayang yang hebat kamu dengan Allah SWT. Kamu dapat berkenan dan restu daripada Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam kalangan hamba-hambaku dan masuklah kamu dalam syurga. Ini ganjaran tuan-tuan muslimat sekalian. Allah panggil dengan apa? An-nafsul mutmainnah, jiwa yang penuh dengan ketenangan. Lepas tu kita doa ni tuan-tuan, supaya kita dapat al-itminan dalam kehidupan kita. Kita doa supaya Allah kurniakan ketenangan, bukan sekadar kesenangan tuan-tuan. Sebab tak semua orang yang senang jiwanya tenang. Gitu tuan-tuan. Lepas tu kita nak ketenangan, kita nak as-sa'adah, kita nak as-sakinah tuan-tuan. Itu juga kita mohon pada Allah supaya kita memperoleh kecukupan, bukan sekadar kekayaan. Sebab berapa ramai orang yang kaya tapi tak pernah rasa cukup dengan apa yang dia ada. Baik itu kita nak supaya kita punya ciri qanaah dalam kehidupan kita, ciri ar-ridha bil qalil tuan-tuan, merasa kepuasan hati dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, walaupun sedikit, namun nikmat itu mententeramkan dan membahagiakan kita.
Dan inilah daripada latihan daripada ibadat puasa kita. Yang kita sanggup berlapar dahaga, kita sanggup untuk menjaga naluri nafsu syahwat kita, kita jaga pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, kita jaga anggota tubuh badan kita daripada terjebak dengan perkara-perkara mungkar dan maksiat di sepanjang kita menunaikan ibadat puasa, untuk nak dapat title puasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, apabila kita berbuka puasa, kita iftar, tuan-tuan, jangan kita melampaui batasan dan sempadan. Kita perlu bersederhana dalam berbuka puasa, untuk kita nak ambil kekuatan, ambil tenaga untuk kita nak qiyam Ramadan. Sebab proses untuk nak dapatkan radiyatan mardiyah itu, tuan-tuan, ianya mesti melalui an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia. Jiwa yang bermasalah, jiwa yang kacau bilau, tuan-tuan, dia akan mengakibatkan kehidupannya tidak stabil. Kehidupannya dalam keadaan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, yang bermasalah. Justru itu, dalam proses untuk kita mendakap Ramadan Al-Mubarak yang bakal kunjung tiba, insya-Allah, mari sama-sama kita penuhi di setiap detik dan saat di sepanjang Ramadan itu dengan amal-amal kebaikan dan kebajikan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pertamanya tentulah kita melaksanakan ibadat puasa, tuan-tuan, di waktu siang. Waktu Nabi kata, man shama Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh rasa keimanan, keyakinan kepada Allah SWT, wahtisaban, dan mengharapkan redha Allah, ganjaran pahala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat restu dan perkenan daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah beri keampunan terhadap dosa-dosanya yang lalu. Ini kelebihan daripada ibadat puasa. Itu juga di waktu malam kita qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ni dia ada satu ibadat yang khusus, tuan-tuan, yang tak ada pada bulan lain. Bulan Ramadan ada solat sunat tarawih. Bulan lain tak ada sunat tarawih, tuan-tuan, yang yang bermula daripada malam satu Ramadan. Masuk saja maghrib satu Ramadan, maka selepas waktu Isya kita akan sembahyang sunat tarawih. Tuan-tuan, ada tarawih. Tukun kadang-kadang orang ajak ni pemain, jom pergi sembahyang tarawih. Dia kata ada sebulan lagi, panjang lagi masa. Dia kata dia tak pirahat malam pertama tu. Dia duduk show, duduk melengkang, duduk tengok TV dan sebagainya, apa semua, pergi malam tu. Cayak pergi hari tu, tuan-tuan. Lepas tu malam esok pun tak pergi, malam lusa pun tak pergi juga. Pasal tak ada minat, tuan-tuan. Dia tak rasa nak seronok, nak sambut Ramadan. Lepas tu nak pergi tarawih bila? Malam raya baru dia bayar nak bayang tarawih. Orang duk takbir raya, dia kata, tu imam boleh tak bayang tarawih, mana ni? Tarawih apa dah, mana ada esok nak raya. Dah habis dah tak? Habis dah lah, nak tunggu pula kalau panjang umur tahun depan pula lah jumpa dengan tarawih ni. Oh gitu ke? Bila dia tukar? Bila dia tukar? Dia tanya, tuan-tuan. Tukar apanya? Hati lama dah. Orang duk guna pakai. Itu kaedah dia, tuan-tuan. Jadi salat sunat tarawih, tuan-tuan, ambil peluang, ambil ruang yang penuh rahmah dan barakah ini, tuan-tuan, untuk kita laksanakan salat sunat tarawih. Dan kemudian memperbanyakkan ibadat yang lain dengan bacaan Al-Quranul Karim, tilawatul Quran. Ini peluang dia, tuan-tuan. Sebab kita dah tak ada waktu rehat, kita tak payah nak pergi makan, tak payah nak pergi minum dah. Jadi tambahkan pahala dengan bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quranul Karim.
menjadi petunjuk kepada manusia, dan Quran menjadi penanda aras, menjadi satu indikator sempadan dan juga perengat yang membezakan bainal haqqi wal batil, antara yang benar dan yang salah. Maka dampingilah Al-Quran, karena Al-Quran ini kitab Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan perbanyakkan ibadah sedekah, karena sedekah yang paling utama ialah sedekah dalam bulan Ramadan. Kita lazimi tangan kita, hati sanubari kita untuk rasa seronok, untuk rasa lazat, untuk nak buat amal-amal kebaikan, untuk infak fi sabilillah, untuk wakaf. Ni pahala lebih dalam bulan Ramadan. Itu juga dengan kita memberi jamuan makan pada orang yang berbuka puasa. Nabi sebut dalam hadis, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannati bisalam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afshus salam, sebarkan salam, dan jumpa rakan-rakan teman-teman, bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pahala banyak. Kemudian wa'atul ta'am, kamu bagi jamu makan. Ni Ramadan ni peluang lah. Ada iftar jama'i, kemudian ada sumbangan dana Ramadan untuk nak ahya Ramadan, untuk orang buka puasa ni, tuan-tuan. Sebab kita jamu orang buka puasa, tuan-tuan, insya-Allah dia makan tu ikhlas. Saya buat ikhlas, dia lapang siang-siang, tak minum, tak makan, kemudian main nak buka puasa, ikhlas dia, tuan-tuan, dia makan waktu tu. Beza tak kalau kita jamu orang dah kenyang, kadang dia makan pun tak apa nak selera, sambil luai orang kata. Tapi kalau jamu makan orang buka puasa, tuan-tuan, insya-Allah ikhlas dia makan waktu tu. Dia doa pula kat kita, betul lah siapa yang jamu makan hari ni sedap, lazat, dengan menu-menunya yang istimewa. Gitu. Jamu makan, tuan-tuan, pahala Allah bagi pada orang yang sediakan jamuan makan pada orang yang berbuka puasa. Tak boleh banyak bagi, sikit pun tak apalah. Walaupun sebiji kurma pun kita infakkan untuk orang buka puasa, ada pahala di sisi Allah SWT. Itu kalau ada sikit. Kalau banyak, bagi banyak lah. Bagilah satu kartu tu 12 lah, 12 kotak tu, untuk orang nak buka puasa, tuan-tuan. Alhamdulillah. Kemudian wasilul arham, jadikan silaturahim. Ini peluang kita nak berjumpa rakan-rakan, teman-teman. Kadang kita nak kadang nak solat berjamaah pun, kadang kalau waktu pejabat semua suka, tapi main bulan puasa, tuan-tuan, semua dah tak pergi makan, semua tak pergi minum, tak ada buat apa lah, pakat-pakat main dan jemaah di surau ke ataupun di musalla ke. Apatah lagi kalau sembahyang jemaah di masjid ni, lagi pahala berlipat kali kan. Ini peluang, tuan-tuan, Ramadan. Kemudian wasallu bil lail wan nas niyam, salat di waktu malam ketika insan lain sedang tidur nyenyak. Qiyamul lail, tuan-tuan, qiyam Ramadan. Tahajud kita, tasbih kita, hajat kita, salat kita, salat sunat, insya-Allah. Maka tadkhulul jannati bisalam, kamu dapat masuk surga Allah SWT dengan salam sejahtera, dengan selamat. Gitu, tuan-tuan. Di antara beberapa amalan yang boleh kita laksanakan demi untuk kita dapat dua perkara utama yang menjadi target kita, al-hadaful mansyud, iaitulah ya batahuna fadlan minallah wa ridwan. Untuk kita dapat pahala, ganjaran baik daripada Allah, dan juga redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah doa yang sering kita mohon pada malam-malam Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu, tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Kembali kepada tuan-tuan mereka. Alhamdulillah, yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Lutfi Amir bin Haji Abdullah di atas pencerahan pada pusingan yang pertama, soalan yang kedua sebentar tadi. Jadi secara keseluruhannya yang Ustaz cerita kepada kita tadi bahawa Ramadan ini menawarkan pakej rangsangan pahala. Kan kalau kita di Malaysia punya pakej rangsangan ekonomi, tapi untuk Ramadan punya dia pakej rangsangan pahala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala ganjaran yang hebat bagi orang yang beribadah pada bulan Ramadan. Sebagai contoh, kalau kita hidup di dunia ni, dia ada tawaran hebat di pasar raya.
maka kita pun akan kerumun lah pergi pasaraya tu. Betul tak Cikgu Maisa? Betul no, Cikgu Maisa tak dengar saya apa? Cikgu Maisa no? Kalau ada offer di pasaraya, ramai lah orang pergi, betul Cikgu? Depan kita ni saya tengok ada logo polis tang kemah tu. Esok sempena sambutan hari polis, dia ada diskaun orang yang kena saman. Tuan-tuan boleh tengok esok ramai orang beratok di situ. Nak buat analoginya, kalau Ramadan kita hayati macam mana potongan saman tu, Allahu Akbar. Itulah package rangsangan pahala insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan pusingan yang kedua. Kita berbaki masa lebih kurang 15 minit lagi. Jadi mereka share seorang sikit lah. Seorang 5 minit, seorang 6 minit, saya seminit. Jadi kita tamatkan insya-Allah. Jadi tuan Ustaz Luqman, bila Ramadan ini Allah tawarkan kepada kita satu kebaikan yang disebut oleh Ustaz tadi pada pusingan pertama, iaitu kebaikan dalam mengharungi malam Al-Qadar. Ya, malam Al-Qadar. Jadi kita nak Ustaz cerita kepada kita, bagaimanakah kita nak meraihkan malam Al-Qadar itu? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbeda itu tuan dan perempuan dari hadirannya yang nanti dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar bermula Lailatul Qadar dalam bulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi menceritakan ada 4 orang di kalangan Bani Israel yang mereka itu beribadah pada malam hari dan berjihad pada siang hari selama 80 tahun. Maknanya tak ada masa langsung, seolah-olah tak ada masa berehat. Dipenuhi setiap masa itu dengan amal ibadah. Kita kalau nak 80 tahun pun tuan sekalian, ada masa kita tidur, ada masa kita lenang, ada masa kita makan, ada masa kita maknanya tidak melakukan amal ibadah. Tapi diceritakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat ini mengenai 4 orang. Antara disebut dalam tafsir Al-Quran Al-Azim ataupun dikenali sebagai tafsir Ibn Kathir. Nabi menyatakan 4 orang itu adalah yang pertama adalah Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Hizqil Ibn Al-Ajuz, dan yang keempat adalah Yusha' bin Nun. Ada 4 golongan. Sahabat Nabi ini mereka ni memang jenis utama kepada amal ibadah. Bila mereka dengar kata 84 tahun tanpa henti bersamaan dengan 1000 bulan dia payah. Sebab umat Nabi SAW dia lebih kurang dalam 60 hingga 70 tahun. Nabi kalau 84 tahun tu berjalan berpegang itu dah betul dah buat amal ibadah. Jadi bila Nabi cerita macam tu, sahabat Nabi ni teringin kalaulah kami boleh jadi buat amal ibadat macam ni. Disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadar, surah Al-Qadar. Tuhan kata inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Bila turunnya ayat lailatul qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang kiraan dia itu lebih kurang 80 hingga 84 tahun. Maka sahabat Nabi ni rasa seronok dan dia berkumpul betul-betul untuk nak dapat Lailatul Qadar. Bagaimana cara dia tuan sekalian? Umat Nabi ni, kita umat Nabi ni beruntung kerana kita buat amalan sedikit, pahala berganda. Yang ni yang menyebabkan Nabi Musa AS nangis pasal umat dia buat satu dapat satu. Sedangkan kita buat satu dapat berganda. Antara dia baca Quran. Siapa yang baca Quran, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihah. Siapa yang baca satu huruf daripada Quran, dia dapat satu pahala digandakan dengan 10. Ada sambungan dia lagi, Nabi kata la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Nabi kata bukan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Maknanya 30 huruf, 30 pahala kita dapat. Ayat yang lain juga Allah Ta'ala sebut mengenai siapa yang bersedekah. Masalul ladina yunfiqun kamasali habbatin ambatan sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan ayat Allah Ta'ala sebut siapa yang sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala,
Tuhan bagi kepada dia sab'asa nabi, dia ada tujuh anak pokok, dan anak pokok itu menimbulkan berapa ribu punya benih untuk sekalian. Itulah diumpamakan pahala. Walaupun RM1 kita bagi di jalan Allah, Tuhan balas balik beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu ringgit Tuhan bagi balik. Kerana nak dijumlahkan dalam bentuk ringgit. Amalan solat yang kita buat, siapa yang semayang berjamaah, Allah Ta'ala gandakan. Afdalu min salatil fazri bi 27 darajat. Lebih baik daripada semayang seorang yang mana pahala dia 27 kali darjat. Seolah-olah macam kita buat semayang 27 kali semayang. Jadi pahala digandakan. Itulah yang Nabi Musa dia menangis. Dia bukan dia menyesal, cuma dia pasal tu Allah nak syok pasal penghargaan dan anugerah yang diberikan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Jadi macam mana kita nak meraih tuan sekalian? Yang pertama sekali, jangan meninggalkan salat malam. Sebab hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini dia seakan-akan sama redaksi dia dengan fadil Tuan Guru tadi dia sebut man shoma ramadhana, yang tu siang. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan, harapkan keridhaan Allah. Tapi hadis yang saya baca kali man qama, makna dia siapa yang bangun, siapa yang menghidupkan malam. Maknanya semayang tarawih dengan tinggal. Tapi dengan syarat dan juga tuan-tuan sekalian, maghrib isya dan juga maghrib kena buat. Ni ada juga orang yang ulul semayang tarawih isya, dia nak kena perkataan pelik kan? Kan? Kalau bahasa belah kampung saya, dia kata Aisyah harap tak semayang. Duk atas motor lagu duk isau pun suria sebatang dua, kita pun belang kabut pintu imam pun semayang dan kita pikir dia. Dia pun semayang lah kan. Dia pun semayang Aisyah. Aisyah tarawih lagi tak? Abang tak semayang? Saya balas tarawih hari lah. Aisyah dia tanya kita pula ni, Aisyah bulan lain ada kan? Ada. Jadi kita nak gaduh apa dia betul tidak. Kami semua tidak terawih okay. Tak apa. Jadi Aisyah jangan lupa buat Aisyah buat terawih. Satu. Terawih ni tuan sekalian banyak cerita dia. Bukan kekal yang kita dah gaduh 8.20 ulama-ulama dulu macam banyak dalam kitab Imam Maliki, mazhab Hanbali itu semua tu cerita sampai 36 rakaat, sampai lebih daripada itu lagi tuan sekalian. Kalau amalan tu diamalkan di sini, Allahu Akbar, sampai ke subuh kita duduk di masjid tak baik. Dan bila kita duduk bergaduh doa tu tak habis-habis lagi, tak apalah ganti lah. Siapa tak mahu Lailatul Qadar bergaduh lagi lah. Tak bergaduh ni bukan sembahyang pun. Yang kedua, siapa nak dapat Lailatul Qadar, iaitulah perbanyakkan menyebut doa. Doa ni makna dia cuba nak exalt bagi dapat kepada dia. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, kalau dia seorang. Kalau ramai fa'fu anna, kalau dia ramai. Yang ni disabitkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa ni dah. Dan setiap malam perbanyakkan, buatlah amal ibadat selain daripada sembahyang, berzikir, selain daripada zikir, baca Quran, kita buat amal. Kerana Lailatul Qadar, Nabi SAW sebut walaupun nampak banyak, majoriti hadis menyatakan pada 10 malam yang terakhir, tetapi dia juga boleh berlaku pada awal malam dan sekalian daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Mungkin 10 malam yang pertama, 10 malam yang kedua, dan 10 malam yang ketiga. Walaupun Nabi sebut taharraw lailatul qadri fil 'ashril awakhir min Ramadan, intailah, carilah Lailatul Qadar pada malam 10 malam terakhir. Bila kita kaji dengan kata keautentikan, keaslian hadis tu dan juga realiti umat kita pada hari ini, pasal apa Nabi sebut 10 malam yang terakhir? Pasal 10 malam yang terakhir kita bukan cari Lailatul Qadar, kita cari Lailatul Qamdar. Ni tak buka dah apa dekat belakang kamu ni. Buka dah bazar Ramadan, dan bukan bazar Ramadan nak jual baju tu kan. Buka dah.
Dia kan 10 malam tak naik kelang kabut dah. Nak tengok terai lah, nak tengok pelita minyak dah tidak dilupakan. Yang tu jangan. Yang tu benda wajib ada tu. Apa pasal yang kata, dia keluar sekali lagi. Apa pasal yang kata pelita minyak gas tu kena ada apa pasal? Malam tu nak bagi malaikat tengok rumah. Dia tu ingat malaikat ni rampun coba dia lagi. Sorry, pelita minyak gas penuh. Bukan sekalian. Dia bergaduh-gaduh penuh. Di Maidin ni kira bawa belok stok ni kira panas. Pelita minyak gas nanti panas. Oh, di rumah ulun. Allahu Akbar. Kelang kabut kita. Tuan-tuan, logik akal dia macam mana? 10 malam yang terakhir orang dah mula meninggalkan Ramadan. Orang dah kelang kabut nak merah orang ni. Di saat itu. Kalau kita masih lagi istiqamah melakukan amal ibadat, tidakkah peluang mendapatkan Lailatul Qadar lebih besar nak dibandingkan dengan orang lain? Pasal apa? Pasal doa ni sikit. Orang yang berdoa ni sikit, sedangkan Tuhan dia boleh tumpu terus kat kita. Saya bukan nak memperkecilkan kekuasaan Allah Ta'ala, cuma realiti kita macam tu. Lagi sikit orang tak ada macam kita pergi hospital. Oh, kata pergi hospital senang bayar ni, kalau pergi waktu pagi saya ambil nombor pukul 7, pukul 12 ribu orang lepas. Habis tu nak pergi waktu bila Ustaz? Lah ni hampir pukul 12.30. Kata waktu tu orang pekat balik lah. Tu realiti dia. Maknanya kita boleh jumpa doktor awal sikit. Nampak tak sekalian? Orang dah pekat balik. Kita pula dalam kabut bibi. Kita dah nombor 2003. Abang 2006. Oh, 2 orang ada ni dah limbah tak sekalian. Nampak tak? Pasal orang dah mula balik bukan isi lemak apa bagai ada rumah dah. Kita pula baru pergi begitu. Sama macam Ramadan lalu. Sikit lagi betul sekalian. Apa maksud Lailatul Qadar? Lailatul Qadar malam kemuliaan. Siapa yang beribadat pada malam tu dia dimuliakan oleh Allah. Al-Qadar bermakna Al-Mubarakah, keberkatan Tuhan bagi kepada dia. Siapa mulia ni? Satu je saya ambil poin. Kerana tuan-tuan sekalian, pada malam itu tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Tuan-tuan beribadat pada malam tu diraihkan oleh para malaikat satu dan kedua, malaikat Jibril ni. Cerita dia Jibril yang kita tahu tentang sejarah dia dengan Nabi kita, dia dengan Rasul. Tiba-tiba dia boleh turun bersama-sama dengan orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Apa yang dia minta kepada Allah? Salamun, bagilah keselamatan, bagilah ketenangan kepada orang yang sedang beribadah hatta matla'il fajr, sampailah tabik kepada Allah. Jibril menghidupkan dia. Allahu Akbar. Nak apa lagi? Cuma Jibril dia tak boleh jelma diri je. Kalau dia boleh jelma, subhanallah, masuk TikTok, selfie pun dalam grup kawan kita. Mesti kita yang tengok Jibril sebelah tu bang, saya tak. Itu dia. Orang tengah gambar dengan Syekh Jibril daripada Mesir turun, dia kata ni malam ni Jibril turun dari masjid. Orang pekat kelang kabut Jibril. Tengok nama dia Syekh Jibril. Kena Jibril semua turun. Allahu Akbar. Kawan ni jadi Nabi lah. Lagu tu baru kita kan. Jadi tuan-tuan, yang tu saja yang saya nak masukkan apa yang Ustaz saya sebut tadi ni. Jadi ambillah kesempatan, ulun betul-betul. Biarlah tahun ni tuan-tuan sekalian menjadi tahun yang lebih bermakna. Mungkin tahun depan ada lagi, tapi kemungkinan kondisi dan kedudukan mungkin tak sama. Tahun ni nampak macam kita sihat sikit, boleh tu buat amal ibadah lebih, mulut pun cantik lagi, tu baca ayat Quran pun tak telo apa lagi. Tahun depan belum tentu. Tahun depan mulut dah mulai hebat dah kena stroke ke apa ke, tuan sekalian. Nampak? Tahun ni dua ada masa kita terlepas. Sebab tu Nabi peringat Ibnu Umar, idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziril sabah. Bila hang ada waktu subuh, waktu pagi itu buat habis waktu, jangan duk tangguh-tangguh tunggu petang. Bila hang ada waktu petang, jangan duk tangguh nak tunggu pagi, buat bagi selesai bang. Pasal apa? Kita tak tahu ke depan tu macam mana Tuhan nak bagi kedudukan kita dulu, kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Luqman. Cerita tentang Lailatul Qadar ni banyak kenangan bagi kita lah antara yang disebut oleh Ustaz tadi. Jadi saya pun masa kita dah kecederaan dah masa ni. Masa kecederaan ni paling lama 5 minit ya Ustaz. Masa kecederaan ikut referee 5 minit lah. Kita pulang pada Ustaz lah. Silakan Ustaz sebagai kesimpulan forum kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Safri, Ustaz Luqman, Bahagia Datuk, tuan dan perempuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai khulasah daripada buat bicara forum kita pada malam ini,
Saya memetik sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidat asyayatin." Yaitu apabila tibanya Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dirantai segala syaitan-syaitan. Ini kelebihan dan keistimewaan Ramadan al-Mubarak. Ramadan yang penuh dengan keberkatan yang disebut oleh Al-Qadhi'iyat bahawa ditafsir secara zahir dan hakikat, di mana pintu-pintu syurga memang dibuka, pintu-pintu neraka memang ditutup dan syaitan dirantai. Ni dalam bulan Ramadan ditutup sebagai tanda kemuliaan dan juga keizahan Ramadan al-Mubarak. Mulia dan Ramadan sampai Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka, dan Allah rantai, ikat semua syaitan-syaitan itu. Jadi dan di samping itu dikata di sini, maksud syaitan dirantai ialah dengan menegah mereka, dan syaitan itu daripada mengganggu dan memperdaya orang-orang yang beriman. Ini kelebihan ini. Syaitan dirantai, jadi mudah bagi orang-orang beriman itu untuk nak buat amal ibadat tanpa ada gangguan dan hasutan daripada syaitan dan iblis laknatullah. Jadi peluang itu ada dalam bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan ni kita ada satu touching yang lain, tuan-tuan, sentuhan perasaan kita lain. Kita betul baik kita buat ibadat pun rasa selesa, rasa seronok, rasa lazat, tuan-tuan. Kemudian kita baca Quran pun rasa sedap, rasa seronok. Itu dia antara kelebihan. Apabila syaitan itu dirantai, maka syaitan ini tak boleh lagi main duk ganggu gugat, main duk kacau orang-orang yang bersedap berpuasa, yang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu jika sekiranya orang ni dia masih juga duk jadi apa? Duk buat onak, duk buat fasad dalam bulan Ramadan, inilah yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah. Orang-orang yang celaka ialah orang yang diharamkan oleh Allah SWT daripada mendapat rahmat dan kasih sayang Allah di sepanjang bulan Ramadan al-Mubarak. Lepas tu kita doa supaya kita jangan Allah golongkan dalam al-ashqiya al-mardudin. Wala taj'alna Allahumma min al-ashqiya al-mardudin. Ya Allah, jangan kau golongkan kami daripada kalangan orang yang kau celakakan mereka, orang yang kau kecam mereka dan kau tak terima amal ibadat mereka. Gitu tuan-tuan, puan-puan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan al-Mubarak, dan seterusnya selamat melaksanakan package ibadat sepanjang Ramadan al-Mubarak. Siru ala barakatillah wa fi amanillah wa kullu amin wa antum ila Allahi aqrab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Lutfi Amir bin Haji Abdullah di atas pencerahan sebentar tadi dan khulasah daripada forum istiqbal Ramadan kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada tu, saya sebagai kesimpulan terakhir daripada moderator pada malam ini, tak saat kita duk sibuk bincang pahala, duk sibuk bincang tentang ibadah. Saya nak sebut satu perkara lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita menerusi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu kedua-dua ahli panel kita sebut tadi. Yang pertama man shoma Ramadan, yang kedua man qama Ramadan, yang ketiga man qama Lailatul Qadri. Semua tu di hujung-hujung tu hadis Nabi menyebut ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Man shoma, man qama Lailatul Qadri. Siapa puasa siang hari, siapa hidupkan malam Ramadan dengan beribadah, dan siapa yang mendirikan malam Al-Qadar, ketiga-tiga tu Nabi kata diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Siapa berani mengaku dia tak ada dosa? Itu soalan, tak perlu jawab soalan ni. Soalan ni tak perlu jawab. Maka dengan pengampunan yang Allah berikan ini, pengampunan yang macam mana? Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bukan sahaja tawaran pahala, bahkan tawaran pengampunan dosa diberikan kepada umat Nabi Muhammad dan juga hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Sekian saja forum istiqbal Ramadan kita pada kali ini. Yang baik dari Allah, kurang baik kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel. Terima kasih kepada yang bahagia Datuk yang sudi hadir sampai ke hujungnya. Yang bahagia Tuan Imam, yang bahagia Tuan Syekh dan semua yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.